Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang mengikuti siaran Perlis FM. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama lagi dalam ruangan ambil tahu fatwa di Perlis FM, yang mana kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang telah pun berada di konti ketika ini. Itu tak lain tak bukan yang saya masukkan ialah sahibul samah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah Datuk ya. Dalam kesibukan juga Jumaat ini dengan khutbah dan sebagainya, dapat kita bersama dalam ruangan ambil tahu fatwa ini Datuk ya. Dan tajuknya juga cukup menarik untuk
sedang ikuti siaran Perlis FM ketika ini, iaitu fatwa imam atau makmum melihat mushaf Al-Quran dalam solat ni Datuk ya. Jadi Datuk, dalam ruangan ini pendengar-pendengar boleh juga melihat dan mendengar sekarang ni melalui laman Facebook Perlis FM, mungkin laman Facebook Datuk sendiri ya, untuk mengetahui perbincangan kita dalam Ambil Tahu Fatwa pada hari ini, dan juga boleh melalui Perlis FM di gelombang 102.9 MHz serta melalui MyClick ya, Perlis FM. Dan untuk itu kita terus bersama dengan saya bersama Datuk Arif Perkasa, di mana Datuk kita nak minta Datuk bacakan tentang fatwa imam dan makmum melihat mushaf Al-Quran dalam solat, dan bila ia dikeluarkan di Perlis ini, Datuk, silakan. Terima kasih saudara Hazian. Alhamdulillah, saya pun lama juga tak datang ni. Ini adalah salah satu fatwa yang berkaitan lah, khususnya di dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, apabila kita tahu pada malam kita disuruh untuk menghidupkan malam, dan kita ramai bersolat berjamaah, sama ada kita berjamaah dengan imam ataupun kita bersendirian, juga kita akan bersolat dengan solat-solat yang panjang. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali yang ke-37 tahun 2018 pada 11 September 2018 telah mengeluarkan fatwa berhubung dengan hal ini, dan saya akan baca nas fatwa itu terlebih dahulu dan kemudian kita akan berbincang bersama. Fatwa itu menyebut, iaitu fatwa imam ataupun makmum melihat mushaf Al-Quran dalam salat. Bacaannya mushaf, mushaf. Okey. Imam sebaik-baiknya membaca dari hafalannya. Namun jika imam tidak memiliki kemampuan hafalan dan bacaan yang baik, maka bolehlah bagi imam membaca Al-Quran dengan melihat mushaf berdasarkan asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berimamkan maulanya Zakwan, seperti yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Hal ini dapat hanya dilakukan di dalam solat sunat yang digalakkan berdiri lama. Adapun solat fardu, imam membaca Al-Quran yang dihafalnya dan tidak memberat-beratkan makmum. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersabda kepada orang yang salat dengan cara yang salah. Nabi pernah tegur, Nabi kata, "Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran." Kemudian bacalah apa-apa yang mudah daripada ayat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dalam masa yang sama, dilarang bagi makmum mengubah keadaan salat yang asal, sama ada dalam bentuk memegang mushaf ataupun apa-apa alatan untuk melihat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Sekarang ni pegang handphone lah, kan? Okey. Perbuatan tersebut menyalahi sunnah yang sekurang-kurang hukumnya makruh. Kerana dia mengubah cara dia, dan tangan satu tak di dada lah, dia pegang tu kan. Okey. Jika dijadikan kebiasaan solat dengan cara demikian, boleh membawa kepada bid'ah. Yang ni dia kalau setiap kali nak solat nak kena pegang handphone. Tu dia jadi tambah lah. Tambah. Ini kerana kita diperintahkan untuk mengikut keadaan ataupun sifat asal solat, sama ada perkataan atau perbuatan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di samping itu, arahan asal untuk makmum mendengar Al-Quran secara khusyuk, dan dibimbangi makmum yang melihat mushaf boleh menghilangkan khusyuk. Ini seperti firman Allah Ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibaca Quran, maka dengarlah baik-baik dan dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ini adalah nas fatwa kita. Ada dua bahagian. Bahagian pertama memperkatakan tentang orang yang jadi imam. Bahagian kedua memperkatakan tentang orang yang tak jadi imam saja. Untuk imam baca, dia pun nak tengok juga. Dia buka handphone dia lah. Dia buka Quran dia nak tengok tu imam baca. Kita tak kata batal. Kita kata ini dia akan menyebabkan dia akan gagal menunaikan sifat sembahyang tu, kerana dia duk pegang benda yang lain. Dan dia sebenarnya tidak disuruh untuk menyemok imam, melainkan imam suruh dia semok lah. Seperti dia nak jaga imam ni, korang tahu kan, duduk di kadang-kadang kurang kuat hafalan, dia duduk di belakang, memang kata tolong semok aku, dia terlupa. Itu tak apa. Adapun makmum yang lain, arahannya ialah untuk dia mendengar imam. Adapun imam macam kita bagi tahu tadi, dia boleh untuk membaca daripada
kalau dia menghafal sesuatu yang baik. Ya. Tetapi jika dia tidak menghafal, dia boleh membaca daripada mushaf ketika dia menjadi imam. Ini kerana ada asar yang disebut daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muwatta Malik, di mana maula ataupun budak asal budak hamba Aisyah, Zakwan, dia jadi imam pada Aisyah dan dia tengok mushaf. Dia tengok masa betul. Jadi berkaitan dengan apa ni Datuk tentang melihat mushaf ni tu ya. Itu bagaimana dengan amalan di Perlis kita ni? Kalau kita tadi macam di solat di masjid terutama sekali bulan Ramadan sekarang ni Datuk. Ya. Saya tengok di negeri Perlis ni pun saya rasa di Malaysia keseluruhannya lah kot kan. Arab pun ada macam tu jugalah kan. Tapi kalau imam tu kuat hafalan dia, macam kita kata tadi, dia baca sajalah daripada ingatan dia, itu yang terbaik lah, itu yang asal. Tapi memandangkan imam-imam kita ni tak semualah, bahkan kebanyakan lah tak larat nak ingat kot kan. Dia bukan kata dia tak ingat, tapi bila dia nak jadi dia takut lupa ataupun dia tak cukup ingat, lalu dia meletakkan mushaf di hadapan dia. Keadaan ini sedikit berbeza yang apa yang dibimbangi oleh para ulama dahulu. Dahulu para ulama, antara benda yang mereka bimbang ialah apabila pegang baca di mushaf ni akan menyebabkan pergerakan dalam solat tu. Maksudnya tangan duk pegang mushaf dan seumpamanya. Itu pun dalam keadaan yang demikian mereka kata boleh. Cuma mereka bimbang terutama dalam mazhab Syafi'i yang begitu menghadkan pergerakan. Namun mereka kata boleh. Tapi zaman sekarang ni, oleh kerana kita ni dah lebih dengan kelebihan zaman ni, mushaf kita pun besar, elok dia buat. Kemudian dia ada stand kaki dia lagi untuk letak. Jadi imam tak perlu ada pergerakan pun. Dia hanya buka daripada awal dan kemudian dia hanya tengok di situ. Keadaan ini lebih baiklah. Dan dengan itu, maka itu yang kita tengok di Perlis pun. Kebanyakan masjid kita tengok akan ada Quran besar, dan kemudian imam akan membaca daripada Quran tersebut bacaannya. Ya. Satu soalan ni Datuk nak tanya tentang bacaan melihat mushaf ni Datuk. Mana lebih baik tu? Sama ada bacaan segi hafalan tu imam tu sendiri ataupun yang mengimamkan solat tu, atau melihat mushaf semasa solat ni Datuk? Ini ada dua keadaan. Kalau di dalam solat, asal yang terbaik ialah daripada ingatan. Daripada ingatan, iaitu kita terutama yang menghafal tu yang terbaik daripada ingatan. Tapi jika dia tak ingat, kan dia suka lupa, ataupun kadang-kadang kalau dia pakai ingatan dia, sekali dia langkah ayat lah, silap, maka melihat itu baiklah, kerana nak mengelakkan tersilap bacaan Quran. Kerana bila dia silap je, makmum di belakang pun jadi tak seronok lah dengar kan umpamanya. Sebab itu kalau ada imam yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mampu untuk hafal dan ingat, maka dia didahulukan lah. Tapi kalau tak ada, lebih kurang semua, dan ataupun yang ada yang ni lah, yang hafal pun, dan kemudian hafal tu hafal tapi tak berapa cukup kuat, so dia baca berdasarkan mushaf, melihat kepada mushaf, maka dibolehkan dia untuk dia baca dalam keadaan demikian. Cuma saya nak buat dah garap sekali lah soalan ni saya. Kalau di luar sembahyang, di luar sembahyang, macam kita ni bulan-bulan puasa, baca Quran ni bukan bulan puasa sajalah, tapi bulan puasa ni kita baca banyaklah sikit kan. Bulan-bulan puasa dan selain daripadanya, kalau kita hafal Quran, elok kita baca di mushaf ke, elok kita baca di hafalan kita? Para ulama ada bincang hal ini. Di kalangan mereka kata elok baca di mushaf, kerana baca di mushaf itu lebih tepat. Kan. Tapi dalam masa yang sama kita disuruh untuk menghafal. Dalam solat, baca dengan ingatan lebih mendatangkan khusyuk jika benar-benar orang itu menghafalnya. Jadi satu soalan dia tu, kalau lihat sini tentang bacaan panjang pendeknya, mungkin kita perlu juga pada, kalau imam dia perlu lihat juga pada makmum-makmum di belakang dengan keadaan keuzuran umur dan sebagainya. Membaca dengan menggunakan ayat yang panjang, adakah macam mana? Ya, ini ada beberapa keadaan. Pertama, kita sembahyang fardu yang biasa. Fardu yang biasa ni Nabi SAW dia
minta supaya imam jangan terlalu berpanjang. Terlalu panjang ni bukan maksud tak mau panjang ni duk baca qul huwallah setiap waktu lah. Maksudnya baca dengan kadar yang mana tidak membebankan makmum di belakang, kerana sembahyang fardu disertai oleh semua. Kan benda ni macam tak ada pilihan lah, kita kena sertai sembahyang fardu. Jadi Nabi SAW apabila dengar sahabat seperti Muaz baca panjang, Nabi tegur, afattanu anta ya Muaz, adakah menyebabkan kau nak bagi orang lari, kan? Bahkan dalam hadis ni berkata, inna minkum munaffirin, di kalangan kamu ada menyebabkan orang lari daripada sembahyang, ada daripada jadi berjemaah. Kenapa kan? Sebab tu Nabi suruh apabila jadi imam, Nabi kata fal yukhaffif, maka ringan, fa inna wara'ahu, kerana di belakang ni ada dhaif, kan, ada marid, ada dzal hajah, orang yang lemah, sakit, orang yang ada hajat. So kita bila jadi imam untuk solat fardu kita ringkaskan. Bukan ringkas, maksud jangan terlalu panjang. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim selainnya, Anas riwayat dan lain-lain, menceritakan bahawa Nabi ni bila salat, bila dengar kana yasma'u buka as-sabi, dia dengar tangisan sabi, budak nangis, kan. Budak menangis dari Nabi ni, dia kata fal yukhaffif qira'atahu, dia meringankan qira'atan. Dalam riwayat fal yaqra bi suratil khafifah, dia baca dengan surah yang ringkas. Itu bila dia sembahyang fardu. Sembahyang yang kita tengok ni ialah sembahyang qiyam ni, ataupun kita panggil sembahyang tarawih. Qiyam Ramadan ni. Sembahyang tarawih ni, sembahyang ni tak wajib. Jadi siapa yang ada masalah apa, dia tak ikut tak apa, kan. Jadi dengan sembahyang ni tabiatnya panjang. Jadi imam panjangkan solat di dalam solat-solat seperti ini, kerana tujuannya menghidupkan malam dan kita menghidupkan bacaan Al-Quran. Jadi orang yang menyertainya panjang baca. Sebab itu maka siapa yang nak sertai imam solat ni, dia tahulah dia akan panjang. Tapi kalau bukanlah kata dah tahu sembahyang panjang bulan puasa tak main masjid pula. Dia kena main juga, dia main sembahyang Isya. Jadi sembahyang tarawih ni kita baca dengan panjang. Baik, Datuk, kita berhenti seketika, selepas ini kita akan bersama lagi untuk ambil tahu fatwa di Perlis FM. Di rancangan Ambil Tahu Fatwa Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM.
temankan Perlis FM di gelombang 102.9 MHz. Ya, kita bersama dalam rancangan Ambil Tahu Fatwa. Setiap hari Jumaat dari jam 3.15 minit petang hingga 3.45 minit petang. Selama tengah jam kita bersama dalam ruangan Ambil Tahu Fatwa ini. Dan pada hari ini kita berkesempatan di minggu yang ke-18 ini bersama dengan Sahib Bersama Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Ashidan Abidin, Mufti Negeri Perlis sendiri di ruang udara ini mengupas tentang fatwa imam atau makmum melihat mushaf Al-Quran dalam solat ini. Jadi cukup menarik itu ya. Dan kita ke soalan berikutnya Datuk ni dalam solat ni Datuk, bagaimana kita bersolat dan kita memegang mushaf, dia melibatkan pergerakan tangan ni Datuk, kan, imam ke. Jadi bagaimana pandangan Datuk tentang perkara ini? Terima kasih. Ini yang saya sebut dahulu, ini yang menjadi concern para ulama dahulu kerana dia bimbang tentang pergerakan yang banyak. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dan sementara mazhab-mazhab yang lain dia makin menyatakan selagi mana pergerakan itu tak begitu mengubah keadaan solat itu tidak membatalkan. Tapi pihak mazhab Syafi'i agak strict dalam masalah, dia mensyaratkan tak boleh pergerakan yang besar, 3 kali berturut-turut dan seumpamanya. Pun begitu, hatta di kalangan para ulama Syafi'i sendiri menyebut bahawasanya jika dia bergerak untuk membuka mushaf untuk dia membaca, tak dikira sebagai pergerakan yang membatalkan solat. Dengan syarat tidak mengubah keadaan diri dia, maksud tu dah terpusing berjalan kata. Tapi hari ini kita lebih mudah, sebab hari ini apa yang mereka bimbangkan itu pun dah tak ada, dan yang walaupun mereka bimbang dulu pun mereka kata sah jika pergerakan tu. Tapi mereka cuba bimbang, mereka takut terlalu banyak bergerak, itu saja. Tapi hari ini kita dah ada dengan stand tempat tak Quran macam saya kata, lebih mudah. Dan kita akan letak dulu, saya tengok orang jual sekarang kan, syarikat-syarikat pula jual Quran tu kan, yang besar yang diletak di depan dan boleh membaca Al-Quran dengan itu pergerakan tak banyak. Cumanya kalau dah di makmum di belakang, negeri Arab saya tahu kadang-kadang dia duduk, dia di belakang tu dia tak perlulah, sebenarnya dia yang nak baca tu imam, tapi dia pun sibuk juga ambil Quran daripada poket dia tu, dia pegang lah, dia buka Quran, jadi dia tak letaklah tangan atas dada dia, ataupun atas dia tak qabat tangan itu. Jadi dia duk buka tengok nak tengok hak imam baca ayat berapa. Dia tak ada keperluan. Jadi sehingga itu yang dilarang oleh sebahagian para ulama, walaupun mereka tak kata batal, tapi itu telah menyangga khilaf sunnah, menyanggi sunnah. Sekurang-kurangnya dia jatuh kepada makruh, kerana dia untuk apa dia mengubah keadaan dia, sedangkan yang perlu nak baca tu ialah imam. Jadi untuk kadang sekarang ni handphone lah, sebab satu tangan kiri tak atas di dada ataupun di perut dia, satu lagi dia pegang handphone nak tengok Quran kadang-kadang, sedangkan dia bukan imam. Tapi kalau dia imam, dia pegang handphone untuk baca Al-Quran, sah ataupun salat dia? Sah salat dia. Sah salat dia. Baiklah, untuk soalan seterusnya Datuk, macam saya sendirilah Datuk. Kalau tadi kita solat berjemaah kan, ada imam, ni nak solat sendirian ni Datuk, nak tengok mushaf di rumah ni macam mana, boleh? Ini pun kerana macam saya sebut tadi, solat malam ni solat yang bacaannya panjang. Sahabat solat di belakang Nabi panjang, Nabi baca. So kita pula tak apa nak hafal. So boleh tak kalau kita di rumah kita pun kita ada juga duk tengok mushaf. Saya kata seperti mana yang disebut ni, boleh untuk kita seorang itu melihat mushaf, termasuklah untuk solat bersendirian dia, untuk dia membaca bagi panjang. Dia dah upah keadaan. Sembahyang fardu dia tak perlu. Sembahyang fardu dia baca faqra ma tayassar, apa yang mudah bagi dia. Tapi melainkan dia tu sampai baru masuk Islam, Fatihah pun tak apa lagi. Katalah mazhab Hanafi dia tengoklah. Kan. Tapi kalau sekiranya dia nak sembahyang malam umpamanya, jadi dia pun nak baca daripada mushaf, boleh dia lakukan itu. Bahkan itu bagus, kerana menyebabkan solat baca Quran lebih panjang. Dan saya sendiri secara peribadi memang saya ada stand di rumah lah, untuk letak supaya Quran besar tu, macam masjid tu ada lah, supaya bila tengah malam nak sembahyang, yang mana yang tak ingat tu bolehlah buka mata ingat balik lah. Kan. So
ataupun yang memang tak ingat, kita boleh baca. So saya ingat itu pun satu kemudahan zaman ni yang bagus. Banyak duit kadang-kadang orang belanja kan, pergi beli macam-macam, cuba beli stand tak Quran itu untuk membolehkan kita salat lebih panjang pada waktu malam. Datuk ya. Baiklah, ni macam mana pula dengan tentang solat ni lagi tu, solat Jumaat ni lagi dengan ni imam bacaan imam tu terlalu laju, orang boleh kata laju lah kan, cepat tu ni, sehingga makmum lain tak faham bacaan tu. Tu satu hak baca laju tu, saya ingat ada beberapa perkara saya nak sentuh dan tanya soalan ni. Saya tengok sebahagian masjid imam-imam ni dijemput. Ada imam-imam yang kita nak jemput ni jangan main tengok ni pelajar tahfiz je kita jemput. Kadang-kadang saya tengok yang dipanggil pelajar tahfiz jemput tu pun tak setara mana, tak padan dengan jemput pergi bayang tu dengan padan dengan imam kampung tu lah, kalau sekadar teratu dia nak baca. Apatah lagi sebahagian imam walaupun kadang-kadang ada yang ada nama saya tengok, tapi bila mari dia bergantung pada mushaf tu. Sepatutnya dia tu dah tahu dia tak hafal betul-betul, sebelum dia nak jadi imam dia baca dulu sendiri. Bila dia baca di mushaf, kemudian dia baca di mushaf tu pun salah lagi. Maksudnya duk salah 3-4 kali duk sangkut saya tengok. Nak berlagu sakan sangat kadang-kadang tu, angkat lagu tinggi rendah. Tapi tak jadi di sudut salah baris dan salah bacaan-bacaan tu sebagai imam tak badan lah kan. Kalau jadi orang ni makmum di belakang resah dengar kadang-kadang salah. Itu satu. Yang kedua tadi yang laju. Yang laju ni sebenarnya dia pun ni tak tengok usaha dah. Dia kira nak habis ya. Saya ni ingin bagi tahu bahawasanya malam ni kalau kita setakat nak semayang depan imam buat laju tu, elok kita semayang sendirilah. Kerana kita malam-malam Ramadan ni bukan disuruh nak buat 8 ke 20. Kita disuruh menghidupkan malam dengan salat dan bacaan Quran. Kalau sekadar nak buat bagi kata ambil buat je orang kata kan, sebenarnya tak menuju maksud salat supaya menghidupkan dengan khusyuk ingat Allah dalam solat. Ni solat sunat. So tujuannya. Tapi kalau sebab tu kalau nak pelaju dan setengah orang tu dia sembahyang, dia pesan kat tu imam lah, imam laju sikit. Sebenarnya duduk teringat nak makan kuih ke apa kan. Ini solat sunat. Ada pilihan jika kita rasa keadaan mana kita tak mampu, kita boleh sembahyang malam. Kita mengantuk sangat kita ni, tadi pergi buat kerja pasal malam ke apa ke apa, niaga ke apa, tak semesti sembahyang di masjid tu. Sehari tengah malam kita sembahyang Isya di masjid, kita tidur saat kemudian kita ada kekuatan sikit, bangun kita salat bersama dengan family kita ke ataupun kita kata tak ingat lah, boleh tengok mushaf. Itu boleh tengok mushaf kita. Itu yang sepatutnya lah. Betulnya tu ya. Baik. Terima kasih Datuk. Dan ni satu soalan lain lah sikit Datuk lah, lari sikit lah pada ni. Tapi berkenaan dengan setengah masjid ni Datuk, dapati cetak surah Sajdah dan Insan ni Datuk, dan gantung depan imam untuk dibaca pada pagi Jumaat ni. Apa pandangan Datuk lah Datuk? Untuk hari Jumaat memang ada riwayat Nabi SAW sering juga membaca surah Sajdah dan Insan ini. Jadi kita pun keluar dalam fatwa kita supaya satu galakan, tapi bukan wajib. Jadi kalau imam tu tak ingat, sampai nak lupa-lupa tukar-tukar ayat, dia baca ayat yang dia ingat lah. Tapi sepatutnya imam ni dah lantik imam ni diingat lah. Ni lantik imam dia kena usaha lah untuk hafal surah-surah ni. Katakanlah dia tu baru duduk tengah duk hafal, dia letak surah Sajdah tu ataupun Insan tu di depan untuk mengingatkan dia kalau dia lupa. Tidak mengapalah. Tapi asalnya dalam sembahyang fardu seperti ini, macam kita kata, dia sepatutnya bergantung kepada ingatan dia lah, supaya lancar dan khusyuk. Jadi kita kata dia tengok tetap sah, solat dia sah, tidak ada syak lah masalah itu. Cumanya dia sepatutnya sembahyang fardu macam kita kata, hatta riwayat yang kata Zakwan melihat mushaf itu dalam sembahyang bersama dengan Aisyah dalam menghidupkan sembahyang malam. Jadi oleh kerana itu maka
tumpukan kepada apa yang dia ingat. Tapi kalau dia letak boleh tak? Boleh lah. Boleh. Boleh. Tapi saya tak mau nak kata boleh ni untuk imam pun tak mau nak hafal lah. Pakai duk tengok tu yang kita tak mau nak galakkan sangat tu. Tapi kalau dia memang untuk sekadar nak mengingatkan dia, tak mengapa. Tapi sayugia imam-imam yang dilantik ni hafalah 2 surah itu sebagai tanda dia imam lah. Lebih lah dia pada orang lain. Kalau tidak lantik orang lain pun tak apa. Kan? Kelebihan dia menghafal surah tu ya. Hafal, ya. Baiklah, ada soalan ni Datuk ni dalam laman sesawang kita ni Datuk. Mungkin menarik juga soalan ni, saya dipahamkan, jadi kita akan lihat soalan. Dan untuk anda yang baru mengikuti Place FM, kita berada dalam ruangan ambil tahu fatwa. Kita bersama dengan saya bersama Datuk Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan membicarakan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan fatwa, iaitu imam atau makmum melihat mushaf Al-Quran dalam solat ini. Dan untuk anda yang belum berkati, terus bersama kami, dan boleh secara juga melihat melalui laman Facebook Place FM. Dan kaitan soalannya ini yang ditanya oleh pendengar yang mengikuti melalui laman sesawang Facebook ni. Bunyinya bagaimana? Jadi soalannya begini Datuk. Ada orang bertanya ni, saya kurang upaya, itu rendah IQ, mana dia minda dia rendah ni Datuk ni. Ada kata kat mereka ni jangan solat kerana tak tahu baca bacaan dalam solat. Jadi Bidawati ni pendengar kita ni, dia kata saya kata buat saja solat, Allah yang bagi pahala. Masalah kawan-kawan keluarga kata tak perlu solat, sedangkan mereka nak solat. Ni orang yang kurang sikit lah tu tentang maksudnya bacaan mereka ni tak bulan bahasa kita antara tahu dengan tak tahu. Ya, tahu. Orang yang mungkin ada kurang sikit dari segi akal ya, ataupun itu barangkali kot maksudnya kan. Ya, mungkin itu tu. Sebenarnya kalau dia nak solat dan kemudian dia tak mengganggu orang lain untuk solat, biarlah dia solat. Soal mungkin dia dah digerakkan atau perasaan dia ingin solat, dia nak ikut, kita biar dia solat. Melainkan jika dia solat tu kita bawa ke masjid, dia ganggu orang lain, jika tak, biar dia solat. Selagi mana benda tu tidak ada satu perkara yang menyebabkan kesusahan di pihak orang lain. Kerana dia walaupun kepada orang yang mana mereka ni tidak, orang kita tak cukup akal lah, kerana syarat ni wajib, bahasa jelas sikit macam tu lah kan. Dia syarat untuk wajib beribadat ni dia mesti berakal. Kalau dia tak berakal, maksudnya ada masalah, macam dia tak faham apa, tak tahu apa, Allah itu mengangkat hal-hal ni daripada menjadi kewajipan kepadanya. Tapi kalau dia tu nak pergi solat juga dan dia tak ganggu, tak apalah, biarkan. Ni soalan dari Brunei ni Datuk. Ni Datuk Rahmat dari Brunei katanya. Assalamualaikum. Selamat Ramadan. Apakah doa-doa surah Yasin 8 dan 9 ayat 255 bolehkah diamalkan untuk mereka yang disihir? Ni lain sikit Datuk ni. Ilmu hitam katanya, dan sampaikan kepada roh seorang anak remaja yang menderita. Apakah boleh sampai kalau dari jauh ni? Tu soalan. Doa-doa Al-Quran ini boleh dibaca dan diamalkan. Bahkan tujuan Allah bagi tahu doa-doa itu untuk dibaca dan diamalkan. Mana-mana saja doa Al-Quran. Ataupun potongan-potongan ayat Quran ni boleh untuk dijadikan. Kalau tak berdoa, saya dah sebut semualah nak langkup. Kerana Quran ni potongan-potongan ayat dia juga adalah merupakan pengubat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turun daripada Quran apa yang dari syifa, itu pengubat dan rahmat pada orang mukminin. Cuma syaratnya janganlah baca dengan cara yang tak betul lah, bagi terbalik ke, baca bagi wakaf tak betul tempat ke, ataupun letak pada tempat-tempat yang tak kena ke, yang merendahkan Al-Quran. Adapun nak baca daripada jauh supaya sampai apa semua ni, ini adalah teori lah. Tapi kalau kita doa, ya Allah aku baca ni mudah-mudahan sembuh pada fulan bin fulan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ada bab di dalam hadis Nabi SAW melakukan ruqyah, iaitu Nabi jampi. Termasuklah ma'uzatan ni adalah jampi, sehingga ada di kalangan, ada khilaf di kalangan sahabat, walaupun khilaf ni yang menganggap ma'uzatan ni termasuk dalam Quran ataupun tidak, ataupun dia sekadar satu jampi. Nabi hatta disebut jampi Jibril dan seumpamanya di riwayat
Bukhari Muslim, di mana Nabi sebut perkataan jampi, bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Dengan nama Allah aku menjampi kau, Allah yang menyembuhkan kau. Yang ni jampi, Nabi jampi. Jampi ni maksud dia tiup kepada tempat atau yang mana dia jampi tu. Tapi itu keluar sikit lah soalan ni. Ya, betul. Baiklah, kita di penghujung rancangan ini, Datuk. Kita soalan terakhir nasihat Datuk ya. Bagaimana dengan nasihat Datuk sikitlah ya kepada jemaah yang bawa anak-anak dalam berkeliaran ya, untuk bagi nasihat kurang sikitlah dalam solat tarawih terutama sekarang bulan Ramadan itu ya. Saya daripada dulu ingin sebut beberapa perkara. Ini penting ni soalan ni. Pertama, di Perlis ni kita tak buat macam negeri dengan setengah tempat lah. Yang mana dia jadikan saf kanak-kanak tu duduk belakang tu. Ini tak. Kita di Perlis, siapa yang anak-anak muda ke, budak-budak sekolah rendah ke, kalau dia datang awal, dia duduk di saf dia. Bahkan para ulama, para fuqaha menyebut tak boleh atau orang tu membangunkan. Disebut oleh Al-Mawardi, disebut selainnya. Tak boleh seorang tu membangunkan budak-budak. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia main lambat, dia tengok budak-budak duduk saf depan. Ni budak-budak pergi duduk belakang. Dia macam satu gangster pula. Duduk pergi halau orang. Budak-budak datang, dia nak salat. Jadi budak-budak bila dia datang, terutama orang yang bawa anak. Bila bawa anak tu solat tepi dia. Kerana kalau kita biar anak tu solat di belakang, sama-sama dengan geng-geng dia, yang tu ialah punca yang dia bising tu. Sebab tu tujuan kita bawa anak ni, Nabi suruh kita ajak kan. Anak kita, muru auladakum bis-salah, suruh anak kamu salat. Macam mana nak suruh dia? Kena suruh dia tengok kita. Kalau kita bawa masjid, anak kita duduk di belakang tu, kita main duduk di depan, maka berpisah kita dengan anak kita. Jadi mana-mana masjid di Perlis ni, dia boleh abang jatah mufti lah. Kalau ada jatah besar kan, duduk pergi halau budak-budak pergi belakang. Budak-budak kalau dah datang awal, dia nak solat, biar dia duduk saf sama dengan kita, orang tua-tua. Melainkan saf yang belakang tu imam tu, nak ganti tu imam tu, dia tak boleh duduk lah, sebab dia tak boleh nak ganti. Satu di kita, itu yang kita keluar daripada fatwa daripada dahulu, bahawasanya seseorang tak menghalau budak-budak ke belakang. Hendaklah bila dia sampai awal, dia duduk di situ. Kalau kita buat itu, dia tak bising. Melainkan kadang-kadang ada juga yang bawa memang anak tak semayang dah. 3 tahun, 4 tahun dia duduk. Saya katakan begini, kita pun tak mau bagi budak jauh dari masjid. Tapi yang masa yang sama, budak-budak ibu bapa pun nak kena ada sikit timbang rasa. Atau kena tengok anak-anak dia. Tujuan mereka ke masjid ni, kalau boleh, biarlah mereka tak kancau orang. Dan dia pijak cermin mata orang lah, apalah. Ada yang pergi ambil mikrofon tu imam, tarik badan. Jadi ini semua kita kena elakkan. Kerana kalau dia buat begitu, sedangkan kita mampu mengawalnya, bimbang kita akan berdosa lah pasal kacau orang lain semayang. Sedangkan budak-budak ni patutnya kita dididik dia untuk solat bersama kita. Okey, yang berikutnya saya nak sebut sikit lah. Boleh no? Boleh salah. Saya nak sebut pada jawatan kuasa masjid ni kan. Masjid ni kadang-kadang saya tengok ada cukup lengkap, ada aircon ada, masuk hawa dingin ada. Tapi setengah jawatan kuasa ni ataupun setengah Tok Bilal atau Usia ni, saya tak sebut nama masjid lah. Dia kira dia tak kira orang. Dia tak buka aircon tu. Jadi orang pergi masjid hangat. Sebab apa? Dia kira dia sejuk. Pasal dia mungkin dah berumur apa sikit, dia kira dia sejuk, dia tak buka. Saya pergi semayang masjid pagi, tengok rupa masjid yang tak buka aircon, sedangkan berkuap. Saya tanya jemaah, siapa tak buka? Dia kata Tok Siak tak mau buka, dia sejuk. Dia kira dia seorang sejuk, dia tak kira hak mana orang lain punya perasaan. Sebab tu kalau Tok Siak dia rasa sejuk, dia sendiri pakai baju tebal lah. Masjid tu kalau dia tak mampu semain, dia sejuk sehingga mengganggu dia, Tok Siak tak boleh main, tak boleh datang, Tok Siak boleh suruh orang lain jadi Tok Siak. Kan, supaya ganti ke tempat ni, supaya ini kelebihan yang masjid ada tu, utama supaya keselesaan makmum. Kadang-kadang yang penting jawatan kuasa dan Tok Siap masjid semua kena tolong tengok masjid bagi bersih, kena digunakan ni begitu penuh ni pada bulan Ramadan ni. Tak seronok lah kalau mari nak semayang, nak sujud bau lebih kurang. Kadang-kadang bagi keadaan yang selesa, lambang kebersihan kita orang Islam. Dan mungkin sebelah akhir tu kesuruhannya sekiranya ada. Bulan Ramadan ni kita disuruh menghidupkan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Panjangkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau yang hafal, kalau yang tak hafal, tengok mushaf untuk baca hafal. Imam pun baca bagi panjang sikit. Bagi panjang, tapi panjang dengan elok. Jangan panjang dengan tak elok. Panjang
ready diri, bersiap, buat good preparation untuk baca. Kemudian kita sendiri pun semayang baca panjang-panjang. Tak baca tak boleh ingat, letak mushaf di depan supaya panjangkan bacaan kita di dalam bulan-bulan Ramadan ini. Dan tu kita Datuk dilihat di Perlis kita ni masjid-masjid dah sedia kursi dah untuk yang sikit lutut orang Datuk ya. Tepi tu. Bagus. Cuma saya nak beritahu yang sedia kursi ni, ini kita dah bagi tahu dia jangan duduk pikat kaki dia nak bagi sama dengan sah dia. Sehari kursi dia lepas ke belakang, sah belakang terputus. Belakang. Dia hendaklah pergi, jangan kerana dia adalah beruzur, dia kena bagi mengelakkan orang di belakang terputus sah kerana panjang kursi dia susah. Dan bila dia semayang atas kursi, semayang sunat ni tak boleh duduk sebenarnya. Walaupun tidak syarat berdiri, dia dapat separuh pahala semayang berdiri, tapi semayang fardu dia kena sempurnakan. Tapi kalau dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tapi dia kena tengoklah, dia tak, kadang setengah orang dia tak mampu rokok. Dia mampu berdiri, tapi dia dah awal-awal dah duduk dah, dia tak berdiri kerana dia duduk kira sehari rokok dengan sujud ni, dia nak kena duduk, dia berdiri, dia duduk awal-awal. Sedangkan tadi main masjid jalan kaki boleh. Ini tak betul. Ini tak betul untuk sembahyang fardu. Ini tak betul. Sebab tu dia kena, kadang-kadang dia duduk, dia bersandar. Relax, dah ada tempat sandar blok situ kan. Sedangkan dia tak perlu bersandar sembahyang apa, dia bersandar. Nabi ada bergantung kepada tongkat apabila baginda ada uzur. Tetapi ini dia tak boleh sandar, relax. Sebenarnya dia tak boleh, dia hanya dia tak mampu itu hanya untuk sujud hanya. Maka sujudlah yang dia menggunakan kursi itu. Yang lain yang mampu hendaklah dia ikut seperti biasa kan. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, kata Nabi, apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Terima kasih Datuk atas penjelasan, huraian dan pencerahan ya tentang fatwa kita pada hari ini, iaitu fatwa imam atau makmum melihat mushaf Al-Quran dalam solat. Dan siri yang ke-18 dari ini Datuk, dan terima kasih Datuk sudah bersama untuk rombongan ini. Dan saya dari pihak Play FM juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita juga Datuk ya, dari Brunei yang mengikuti siaran kita melalui laman Facebook, dan juga kepada pegawai ICT kita Saudara Afrandi Hashim kerana menjayakan siaran kita untuk kali ini. Dan ada lagi, kalau ikut soalan ni ada lagi Datuk ni. Bagaimana solat bagi muallaf yang baru memeluk Islam Datuk? Tak tahu langsung nak baca bacaan ni solat sikit Datuk. Kalau dia tak langsung, kalau dia tak mampu untuk membaca, kerana seorang tu membaca Quran, kata faqra ma tayassara minal Quran, apa yang dia mampu lah. Demikian hadis tadi sebutkan. Jadi kalau dia tak mampu, maka dia tak baca lah. Tapi jika dia mampu dengan cara ini yang disebut dalam mazhab Hanafi, dia kena tengok. Tak apa, dia boleh tengok Fatihah tu. Dia boleh tulis, dia tak depan tu dia tengok. Kalau sekiranya dia baca Jawi, baca Arab tak boleh lagi, baru masuk Islam dia kena tulis di dalam tulisan Rumi. Tapi tulisan Rumi tu boleh dia tulis untuk diri dia, dengan syarat dia tulis tu dia baca betul. Kerana tulisan Rumi tu dia tak tepat bunyi dia kan, ain apa semua dia tak ada. Jadi tapi kalau sekiranya ada orang ajar dia tulis, dan walaupun tulisan dalam Rumi tapi bacaan dia tu betul, tapi dengan tengok tulisan tu dia akan ingat bacaan tu kerana dia baru masuk Islam sehari dua. Untuk dia dibolehkan dalam keadaan yang demikian. Kalau langsung itu pun tak boleh, dia salatlah dengan apa yang dia boleh. Tak boleh, dia bertasbih lah apa yang dia boleh, kerana agama itu Allah Subhanahu Wa Taala tu memudahkan dia. Baik, terima kasih Datuk. Sekali lagi saya ucapkan kerana sudi bersama Play FM, dan terima kasih kepada yang mengirimkan persoalan-persoalan untuk ruangan kita pada hari ini, dari Brunei Datuk Rahmat, dari Said Al-Khudri sebentar tadi, Ali Aman dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama kami, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di setiap hari Jumaat jam 3.15 petang dalam Ambil Tahu Fatwa, insya-Allah tu ya. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.